Ayu cakap tingkat 3 tu jangan pergi. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Alright, so memandangkan hari ni hari Isnin, kalau hari Isnin, kalau datang channel ni hari Isnin, nak tengok cerita apa? Bukan cerita Korea, tapi cerita yang seram-seram di plus dengan jump scare yang ada. So kalau korang nak tahu dalam video ni ada berapa jump scare, aku tak nak bagi tahu. Sebab apa? Dekat komen tu mesti akan ada orang sertakan minit-minit tu. So korang boleh ikut minit-minit yang dia sertakan. So apa aku nak cerita tentang hari ni adalah cerita rantaian juga, which is part 1, part 2 aku dah buat dah sebelum ni. And ini adalah video yang paling banyak di request, di komen oleh subscribers aku untuk diorang minta part 3. Part 3 of cerita asrama. Diorang mungkin minat dengan cerita-cerita asrama, tapi tak apa, kita tunaikan. Tapi just nak ingatkan, ini adalah version terakhir untuk cerita asrama. Tapi kalau ada cerita baru, tak mustahil untuk aku kongsikan lagi. So kita tak nak buang masa, tak nak panjang-panjang cerita. Yang penting sebelum tengok tu, tekan kat bawah, subscribe dulu, hit notification button. Mungkin lepas ni ada cerita yang lebih menarik, like and share kalau korang suka video aku. And kita teruskanlah kisah malam asrama part 3. Hati satu dah tidur, hati dua dah tidur, hati tiga dua tidur ya. So kita buka cerita malam ni dengan cerita si Aisyah. Okey, siapakah si Aisyah? Aisyah ni merupakan seorang pelajar wanita di sebuah sekolah ni. Aku tak nak sebut nama dia. Dia merupakan salah seorang pelajar yang sangat berpengaruh, popular, cantik and aktif dalam sekolah tersebut. Of course, biasanya perempuan-perempuan macam ni memang digelai oleh ramai lelaki kan. Nak zaman sekarang, zaman pick up line, gitu. Macam-macam cara lah pelajar-pelajar lelaki ni try untuk dapatkan dia. Tapi disebabkan kesilapan dia yang satu tu, sampai ke hari ni tempat di mana dia tinggal, hostel yang dia tinggal tu, dihantui sampai ke hari ni, diganggu, and diorang nampaklah bayangan si Aisyah ni. Okay, so aku nak cerita apa yang si Aisyah ni dah buat. Alright, so macam aku cakap tadi, si Aisyah ni merupakan seorang pelajar perempuan yang sangat-sangat berpengaruh di sekolah. So dia pun biasalah kan, dah berpengaruh ni, cinta-cinta monyet ni biasalah kan. So dia couple dengan salah seorang murid lelaki yang ada dekat sekolah tu. Dia orang pun menjalani lah zaman percintaan sekolah yang agak sweet dekat sekolah tu, sampai semua cikgu tahu tentang hubungan diorang ni. Tapi disebabkan biasalah kan, kita ni zaman sekolah kalau cinta-cintun, otak tu tak panjang lagi, adalah sikit kesilapan berlaku. Bukan sampai ke tahap situ, belum lagi. Which is lelaki ni player sikit kan. So dia main cinta 3 segi dengan si Aisyah ni. So bila Aisyah ni dengar cerita tentang si jantan ni curang apa semua, si Aisyah ni pun pergi serang jantan tu. Lepas tu baru dia tahu jantan ni sebenarnya selama ni dia rapat dengan Aisyah, it's not about love, it's just about sebab Aisyah ni berpengaruh and dia nak ada pengaruh dekat sekolah tu lah. Nampak tak dia punya motif. So Aisyah ni pun macam tertekan lah time tu kan. Biasalah budak-budak sekolah ni kan. So bila tertekan, dia jadikan satu cerita lah. Satu hari tu dia tidur dekat dalam dorm dia. Dia kata dia tak sihat time tu. So budak-budak ni pun turun pergi mandi apa semua. Dan itu dalam pukul 6 petang nak ke maghrib lah time tu. So si Aisyah ni pun tidur. Apa yang memeranjatkan time tu, bila sebelum azan maghrib tu berkumandang, dia bangun daripada tempat dia tidur tu, and dia terus keluar menuju ke arah blok sebelah. Blok sebelah tu dia satu tangki air tau. Satu tangki air. Biasa tangki air ni kan tinggi kan. Dia pun menuju ke tangki air sebelah tu lah. So time tu kawan-kawan dia orang tengah sibuk prepare untuk pergi masjid, untuk sembahyang maghrib apa semua. Dia orang tak perasan yang Aisyah ni tak ada dalam dorm. So bila siap-siap apa semua, tiba-tiba dia dengar ada seorang perempuan jerit. Macam tu kan. So dia orang pun macam terperanjat lah, kenapa kan. Lepas tu bila dia orang tengok kat bawah tu, dia orang nampak Aisyah dah lompat daripada tangki air tu dan ke bawah. Time tu dia dah terbaring and kepala dia dah berlumuran darah. Dah ada satu benda besar kat sini and berlumuran darah macam tu. Lepas tu dia orang pun dah berkumpul apa semua. Dia orang pun tengok daripada atas. Lepas tu dia orang nak panggil cikgu. Yang memeranjatkan time tu, Aisyah ni dia boleh bangun pula. Faham tak? Dia dah lompat daripada atas tangki tu. Lepas tu orang kerumun, dia tengah baring, dia boleh bangun. Dia bangun. Dia bangun macam tak ada apa-apa. Dia bangun, dia jalan apa semua dengan muka dia berdarah macam tu.
Dia jalan naik atas, lepas tu dia baring balik dekat katil yang dia tidur tadi sebelum dia panjat tangki tu. Lepas tu diorang pun pelik, diorang pun takut menjerit-jerit semua kan. Diorang panggil cikgu apa semua. Lepas tu cikgu pun kata jangan panik apa semua. Diorang pun panggil anggota polis and ambulans untuk siasat benda tu. Lepas tu bila datang je ambulans dengan polis ke asrama tersebut untuk cek keadaan Aisyah time tu, which is dengan Aisyah yang kepala je berlumuran darah, dah ada satu benjol besar kat sini. Diorang cek and disahkan yang Aisyah tu telah pun meninggal dunia time tu. So diorang pun pelik macam mana Aisyah ni boleh tak lompat daripada tangki, jatuh ke bawah and boleh bangun and pergi tidur dekat dom dia balik. Faham tak maksudnya? Time tu sekolah kecoh pasal benda ni. So si jantan ahem tu pun tahu pasal kes si Aisyah ni. So dia pun pergi melawat Aisyah dekat pusara dia apa semua untuk last time. Lepas 2 minggu, satu lagi berita kecoh di mana diorang kata hasil daripada bedah siasat Aisyah telah pun meninggal dunia pada pukul 3.30 petang. Dia panjat tangki pukul 6.30 petang. Dia jatuh daripada tangki pukul 7.10 malam. Tapi ikut bedah siasat, badan dia telah pun meninggal dunia 4 jam sebelum dia naik tangki tersebut. Soalannya, siapakah yang balik bilik tu, tidur dalam dom tu, bangun, naik atas tangki, lompat, lepas tu pergi tidur balik. Tak cukup dengan tu, selepas je 2 bulan, lelaki yang tu juga ditemui meninggal dunia akibat aksiden dekat jalan raya. Dikatakan juga sebelum dia aksiden tu, dia nampak bayangan si Aisyah seperti menyalahkan dia terhadap kematian Aisyah tu sendiri. And ada orang kata yang jantan ni gunakan ilmu yang bukan-bukan terhadap Aisyah, sampaikan macam-macam hal benda-benda mistik ni kan. Nampak tak? Budak sekolah punya cerita punya, tak tahu nak cakap macam mana kan. Tapi dia punya seram bukan kat dia punya love story tu. Dia punya seram is macam mana Aisyah boleh naik dia tangki sedangkan dia dah meninggal 3 jam sebelum tu. Cuba korang bayangkan. Right, tak payah bayangkan. Kita move out ke cerita yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni berkenaan dengan satu blok asrama, Blok A, bilik 3, tingkat 3. Apa yang ada dekat bilik 3 dan tingkat 3 Blok A ni? Okey, dijadikan cerita ada satu hari ni diorang buat roll call dekat musola. Tahu tak roll call tu apa? Roll call ni diorang panggil semua junior-junior senior ni bercerita semua pada malam orientasi hari pertama di mana pelajar-pelajar baru masuk. So diceritakan bahawa semua tempat hampa boleh pergi, hampa boleh masuk kecuali dekat tingkat 3 Blok A, bilik 3 tu memang dikunci. Jangan gatai-gatai pergi buka, pergi ketuk, apa-apa pun jangan dekat-dekat bilik tu. Diorang kata kalau nak sidai baju ke, nak letak kasut ke, kalau boleh jangan lebihi kawasan Blok 3 tersebut. Diorang kata kalau kau sidai baju ke, kau letak kasut kat situ, pagi besok ending dekat kolah sebelah tu. Dia punya tingkat asrama tu ada 2 kan. Between tu ada satu kolah lama. Kalau kau lebih daripada situ, dia punya barang-barang memang dekat bawah tu lah. So kenapa boleh jadi macam tu? Okey, ada satu hari ni Sarah, seorang pelajar yang baru sahaja masuk. So biasalah kan kalau baru-baru masuk ni mak bapak rajin datang, hantar makan apa semua kan. Bila parents Sarah ni datang, kawan dia time tu Amira. Amira ni yang terjumpa dengan mak bapak si Sarah ni. For your information, Amira and Sarah bukan kawan, bukan satu dom, tapi sama-sama budak baru yang baru masuk belajar. Bila Amira ni jumpa mak bapak si Sarah ni, si Sarah ni, so dia minta panggilkanlah anak dia untuk turun makan sekali kan. Si Amira ni pun tanya dekat mak ayah Sarah ni lah. Mak ayah Sarah ni pun sure tak sure. Dia kata tak silap Acik, Blok A tingkat 3 bilik 3 tak silap. So si Sarah ni pun okey cik, tak apa, saya pergi tolong panggil kat Acik, tunggu sini okey. Tanpa berfikir panjang dia pun berlari. Dia berlari naik ke atas dom dia tu, tingkat A dia tu. Dia pun pergi kat tingkat 3 and bilik A3. Di mana senior dia dah cakap jangan pergi ketuk, jangan pergi sampai situ lah, senang cerita kan. So si Amira ni pun mungkin budak baru, dia pun terlupa dengan apa senior dia cakap. Okay, dia nak tolong mak ayah si Sarah ni panggilkan dia. Dia pun lari, pergi. Dia pun dengan semenggahnya pergi tingkat 3. Lepas tu dia nampak bilik A3 tu terbuka luas and ada pelajar-pelajar perempuan lain ada dalam bilik tu sedang sikat rambut and semuanya sedang berkembar. Dia pun tak fikir panjang lah. Dia pun pergi masuk dekat dalam bilik tu, terus dia tanya, "Assalamualaikum kak, sorry ganggu, nak tanya Sarah siapa Parent dia tengah tunggu kat luar."
Dia pun selamba je cakap macam tu. Sedangkan senior dia kata jangan pergi kat bilik tu sebab bilik tu berkunci. Tapi time tu bilik tu terbuka luas. And bila lepas dia tanya, ada salah seorang daripada yang kat dalam tu pun jawab, Sarah bukan bilik ni dek, dia tingkat bawah. Awak salah bilik ni. So Amira pun macam, oh okey. Dia pun turun pergi tingkat 2. Dia panggil Sarah. Lepas tu dia pun bawa Sarah ni pergilah kat mak ayah dia. So bila dah cerita mak ayah dia pun lawa lah Amira ni makan sekali. Tu Amira cakap dengan mak Sarah, makcik dia ni tingkat 2 bukan tingkat 3. Lepas makan semua dia pun balik. Time balik tu dia berkawan lah dengan Sarah ni. Dia pun borak-borak. Dia kata, kau tahu tak, tadi aku nak panggil kau punya pasal malu gila weh. Aku naik atas sampai tingkat 3. Nasib baik akak-akak semua dalam tu okey. Aku tanyalah kau yang mana. Aku confident je ingat kau bilik situ. Lepas tu Sarah ni macam terdiam jap. Lepas tu dia cakap, Amira, awak ingat tak semalam Kak Ayu cakap apa? Ayu cakap tingkat 3 tu jangan pergi. Kan bilik tu dah tertutup daripada zaman 80-an lagi. Tergamam dan terkaku Amira melihat dan mendengar apa yang disebut oleh Sarah. Ternyata siapakah mereka yang dia pergi jumpa? Lepas tu Amira pun baru teringat. Dia kata patutlah semua orang tengah sikat rambut. Dia punya panjang rambut tu memang awesome lah dia kata. And dia pun tak berfikir panjang time tu. And selepas daripada tu Amira dengan Sarah decide untuk duduk luar. Berulang-alik dijadikan cerita lah kan. Diorang kata bilik tu dikunci disebabkan ada beberapa pelajar perempuan yang degil pergi main puja memuja ni. So bila dah panggil puja memuja, salah deal dengan benda tu tak nak balik. Lepas tu mengganggu yang lain. Lepas tu diorang dah panggil ustaz apa semua, cuba deal dengan benda tu masih lagi berdegil tak nak keluar. And pihak sekolah ambil keputusan just lock them inside. Diorang pun block lah bilik dekat tingkat 3, bilik A3 tu. So sampai sekarang lah tak dibuka. And diorang kata ada garam-garam kat depan tu bagi tujuan untuk membakar tempat tu. So kalau korang masuk asrama tu, baru-baru masuk, terutamanya lah yang junior-junior ni kan, kalau masuk tu, kalau kakak-kakak sini, abang-abang sini kata jangan pergi tempat tu, jangan degil-degil pergi. Tapi dalam kes Amira ni, dia salah lah, dia tak perasan benda tu. Tapi itulah, dia jadikan sebab kan. So itulah cerita yang kedua, agak simple tapi boleh jadikan pengajaran untuk kamu semua. Kita beralih ke cerita yang ketiga, Spirit of the Coin. Cerita Spirit of the Coin ni menarik juga pada aku. Sebab benda ni melibatkan alam lain dan cara pemujaan yang lain juga. Sebelum tu dalam video ni aku nak bagi tahu korang bahawa Spirit of the Coin, dia tak ada 2 kali spirit, dia sekali. Spirit of the Coin ni merupakan salah satu aktiviti yang salah di sisi agama, yang ditegah keras dalam agama kita. Sebab apa? Benda ni dah jatuh ke arah khurafat, syirik, menduakan, memuja. Benda-benda ni tak payah. Tapi kita just dengar benda ni sebagai satu pengajaran lah untuk kita kan. Kalau dah benda tu dilarang agama, memang dekat dunia ni kita tak boleh nak deal dah. Alright. So cerita dia jadi macam ni. Ada sekumpulan murid lelaki ni di Dom 4 Blok C dekat salah satu asrama yang berada di Melaka ini telah pun melakukan pemujaan Spirit of the Coin pada malam terakhir mereka sebelum mereka mengakhiri zaman persekolahan beliau. Biasalah kan, zaman senior ni last day buat kerja gila, last tak pasal-pasal. Okey, dijadikan satu malam tu seorang lelaki yang bernama Abu. Nama simple je, Abu. Okey, Abu ni diikutkan cerita-cerita orang lah kan, orang cerita kat aku. Si Abu ni merupakan salah seorang pelajar yang agak biasalah last day ni kan, dia punya perangai tu lain macam sikit lah kan. Okay, so malam tu dia plan dengan 3 lagi orang rakan dia orang. Dia kata, malam ni apa kata kita try Spirit of the Coin. Asrama ni diorang macam-macam cerita tapi satu benda pun aku tak pernah nampak. Dia cakap macam tu, dah lah berlagak kan, lepas tu nak try benda-benda merepek pula. So diorang pun buka satu papan, diorang ambil shilling, tulis apa semua yang patut, pacak 4 lilin. So diorang mulakanlah mantra Spirit of the Coin, bla 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 bla. Aku tak nak cakap, kalau tak pasal-pasal aku terseru pula. So bila dah panggil macam tu, benda tu mula-mula tak mai. Lepas tu dia try lagi, Spirit of the Coin, bla 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 bla. Time tu dah nak pukul 3 pagi. Dia jadikan cerita, pada pukul 3.30 pagi, benda tu mai. Dia pergi kat Yes. So bila pergi dekat Yes, diorang pun happy lah. Diorang pun tanyalah salah sila benda tu kan. Dan nama apa? Nak sebut hantu pula. Nama apa? Asal dekat mana? Umur berapa? Mati macam mana? Semua dia tanya.
So bila tanya dah seronok, tiba salah seorang kawan ni tak tahan pula nak pergi terkencing kan. Tapi syarat bila kau main Spirit of the Coin ni, selagi benda tu tak nak pulang home, kau tak boleh keluarkan tangan kau daripada shilling tersebut. And kau tak boleh suka-suka hati tutup pemujaan tu. Sebab apa? Kalau benda tu ditutup secara tak rela daripada benda tu, engkau sekaligus akan diganggu sampai bila-bila. Okay, so dia jadikan cerita salah seorang member dia ni, time tu dah tak tahan nak terkencing. So bila dia ajak benda tu balik, benda tu no. Benda tu no. So dia macam lantak dia pun lepas shilling tu tanpa dengan rasa bersalahnya, dia pun terus berlari pergi toilet. Dia bangun je, kawan-kawan dia lagi 3 orang tu pandang dia bangun, lilin padam habis. Lepas tu shilling tu dah macam wara tau. So lepas tu tiba-tiba shilling tu hilang energi tu, and kawan dia pun pergi toilet lah apa semua. So dah lepaskan hajat dia, dia pun keluar daripada toilet tu, dia tengok cermin. Dia basuh muka apa semua. Lepas tu dia tengok kat cermin tu ada satu benda kat belakang. Oh my god. Oh, bergembang bulu roma aku, ya Allah. Dekat belakang tu ada satu benda tengah jengah dia macam ni. Pap. Lepas tu dia pusing, dia tengok tak ada. Lepas tu dia tengok dalam cermin, benda tu tengah senyum kat dia macam ni. Dia pun menjerit, dan dia terduduk, dan dia berlari daripada toilet menuju ke koridor tu. Yes, koridor tu licin, pam, tersandung, jatuh bawah. Meninggal kat situ juga. Mana pula 3 kawan dia yang lain? 3 kawan dia yang lain keluar daripada dom tu selepas mendengar jeritan daripada kawan dia menuju ke toilet tu. Bila dia masuk toilet, and sampai hari ni diorang kata member tu tak keluar pun daripada toilet tu. Tak tahu pergi mana. And kecoh juga pada tahun 1990 lebih tentang kehilangan 4 orang pelajar di sebuah sekolah yang berada di sini. And sampai hari ni kita tak tahu lagi 3 tu pergi mana. And diorang kata malam tu diorang dengar bunyi bising dalam toilet tu. And bila pagi besok pelajar-pelajar nak gunakan toilet tu, semua cermin dalam toilet tu dah pecah. Settle, pecah. Yang diorang kata jatuh daripada atas ke bawah tu pun mayatnya tak dijumpai, tapi ada kesan darah. Faham tak? Tak tahu dia pergi mana, diorang bawa benda tu, bawa dia pergi mana. And tapi diorang kata diorang nampak bot diorang tu atas katil salah seorang pelajar tu, and cikgu dia klarifikasikan benda ni sebagai satu benda yang berkaitan dengan benda gaib. And bila dia try connect dengan benda-benda tu, diorang kata benda tu dah bawa 4 orang ni ke alam dia, and dia tak nak bawa balik lah benda tu. Macam tu lah cerita dia. And sampai hari ni sekolah tu, kalau korang pergi dekat tandas ni memang tak ada cermin. Pergi semua tandas, lelaki perempuan tak ada cermin. Yes, sebabkan cerita yang tu lah. So benda-benda macam ni jangan buat main. Gitu. Kau orang main-main macam tu, mungkin kita rasa seronok dengan kawan-kawan last day ke apa kan. Elok-elok last day, lepas tu boleh makan yang taufu kat luar. Langsung tak tahu pergi mana dah. Sampai hari ni masuk toilet terus hilang, tak tahu pergi mana. Hari ni juga kita tak ada jalan penyelesaian, and masih lagi jadi tanda tanya. So selesailah 3 cerita aku untuk part 3. Korang mesti nak lagi kan. Sebab ramai semalam aku baru tulis dekat community tu, ramai bang, buat lama sikit bang, setengah jam bang, tak ada hal. Uish, setengah jam aku nak cerita apa dek. Tapi aku akan bagi yang terbaik untuk cerita yang keempat ni. Nampak tak, ada cerita yang keempat untuk korang. Okey, cerita yang keempat ni sebab aku belum cerita lagi kan. Kelas gantung. Dekat thumbnail ada kelas gantung, tapi mana cerita kelas gantung? Kelas gantung ni cerita dia agak, dia ada sedih sikit, and dia ada seram sikit kan. So kelas gantung ni adalah salah satu kelas di mana dulu sekolah, sekarang dah jadi college vocational dekat salah satu negeri dekat Malaysia ni. Aku tak nak sebut negeri yang mana, tapi dekat salah satu KB ni ada kisah ni, and dekat situ je yang ada. Okey, dijadikan cerita. Kelas gantung ni merupakan satu kelas yang digunakan untuk menghimpunkan pelajar-pelajar nakal. Kalau kau ada masalah disiplin ke apa, diorang akan bawa kau ke kelas ni untuk dijalankan hukuman lah. Sebat ke, suruh kau buat itu ke, buat ini ke, semua dekat situ. So dijadikan satu cerita. Cerita ni jadi masa 1980-an tau. Yang tu sekolah ni masih lagi sekolah biasa. And one more thing aku nak cakap, kelas tu pun telah di-upgrade menjadi salah sebuah dom asrama yang ada dekat sekolah tu. Okey, tapi sekolah ni budak-budak 80-an je lah kot yang tahu cerita ni. Abang tu ceritalah dekat aku. Dia orang kata, okey, pada satu tahun tu ada seorang mamat ni, nama dia Mamat. Dia ni dipanggil ke bilik gantung ni disebabkan kesalahan fly dekat asrama dulu. So bila dia kantoi fly dengan warden dia, warden tu bawa dia daripada tempat dia fly tu ke bilik gantung untuk menjalani hukuman. So setibanya dia di bilik gantung tersebut, dia ni sebenarnya time tu, malam tu dia keluar untuk cari Panadol sebab dia
dah tak sihat. Tapi salah juga sebenarnya. Kalau kau tak sihat ke, apa pasal kau pergi fly kan? Pergilah minta warden kau. Dah tak pasal-pasal pergi kat bilik gantung tu. So bila dia pergi bilik gantung tu, warden ni kata dengan dia, kau duduk sini, aku nak pagi besok baru kau keluar daripada sini. So dia suruh si budak mamat ni tidur dalam bilik gantung tu lah. Si warden ni pun keluar. Belah daripada situ, tinggallah si mamat ni berseorangan di dalam bilik gantung tersebut. Ceritanya bermula di sini. Ketika si mamat ni mau lelapkan matanya di atas meja, kan dalam tu kan kelas. So dia pun baring atas meja. Dia baring atas meja, dia dengar bunyi tak 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 tak. Seperti ada orang berjalan atas meja tu lah. Kan meja tu banyak. Dia dengar tak 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 tak, tak. Makin lama makin laju. Lepas tu dia pun macam tak nak layan lah benda tu kan. Dia macam ni orang ni biasalah tu. Benda-benda sini kita tak kacau dia tak kacau kita. So dia pun sambung tidur. Lepas tu dia rasa rambut dia macam kena macam ni. Macam tu. Nampak tak? Macam tu. Dia putau, dia tarik. Tapi dia tak berani nak bukakan mata. Lepas tu dia dengar macam tu pula. Tak pasal-pasal. So dia pun buka mata. Dia berani buka mata. Pam! Tiba-tiba ada benda dekat atas tu sedang memperhatikan dia dengan mata merah. Dia punya gigi tajam. Seolah-olah macam, betul lah, faham tak? Dia baring. Lepas tu benda tu macam tu kat dia. Lepas tu dia pun menjerit lah. Dia panggil warden. Tolong. Lepas tu benda tu kata, nak lari mana? Macam tu. Lepas tu nak lari mana? Member tu pun menjerit. Tolong. Lepas tu, dia jadikan cerita, si mamat ni pun cubalah nak pecahkan pintu tu apa semua. So, dia pandang belakang, benda tu ada. Dia pandang belakang sekali, benda tu dah tak ada. So, dia pun duduk. Dia pun jerit. Dia kata, kau nak apa daripada aku? Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Kata macam tu. Lepas tu, benda tu pun cakap, kenapa kau kat sini? Lepas tu, mamat cakap, aku kena denda. Dia macam tu, jangan kacau aku. Tolong jangan kacau aku. Lepas tu, benda tu pun sahut, aku mati sebab kena denda. Terdiam mamat time tu. Rupa-rupanya baru dia tahu warden dia ni dulu panas baran. And pernah disebat budak tu sampai meninggal dekat dalam bilik gantung tu. Kan biasa kan bilik gantung tu untuk budak-budak degil lah. Aku tak tahulah apa yang dia bergaduh kat dalam tu. Lepas tu sampai budak tu meninggal dunia. Tapi bila dipusingkan cerita, dia kata budak tu depression, bunuh diri. And apa yang jadi kat mamat malam tu, mamat cuba keluar daripada pintu tersebut. And malangnya pagi besok bila warden tu datang cari dia, mamat dah meninggal dunia disebabkan menggantung diri beliau di atas kipas yang ada dekat situ. Dia orang kata malam tersebut mamat nampak benda tu ajak dia buat benda yang sama macam mana budak tu kena dulu lah. Sebab budak tu asyik kena sebat kat warden tu kan. So dia macam benda tu kawal mamat untuk gantung diri dia dekat kipas tu lah kan. So jadikan cerita time tu, cikgu dia pun terperanjat lah tengok benda tu tergantung kan. Mamat tergantung time tu. Tapi ceritanya baru nak start dekat situ. So selepas beberapa tahun sekolah tu dia upgrade and bilik tersebut pihak sekolah simpan rahsia, tak bagi tahu siapa-siapa and tak kecoh pun sampai luar, yang mana tahu-tahu je YTJT kan. So dia jadikan dom asrama lah untuk blok sekolah tu. So dia jadikan cerita setiap kali malam di mana mamat tu meninggal pada berapa belas hari bulan dah, aku tak ingat abang tu cerita. Dia kata baju-baju budak sekolah yang ada dalam loker ataupun dom tu akan digantungkan dekat kipas tu and seperti bertebaran. Faham tak? Boleh bayang tak? Dia macam bila kau tidur, kau buka mata, kau nampak ada satu benda putih dekat kipas tu, pusing laju-laju. Lepas tu seolah-olah ada orang yang tergantung kat atas tu. Padahal benda tu baju sekolah. Macam tu. Tak tahulah kenapa benda tu jadi macam tu. Tapi dia katakan mamat dengan brother yang meninggal sebelum mamat tu tak tenang. Disebabkan cikgu dia adalah buat something kat diorang kan. And sampai hari ni masih lagi diganggu. And sekolah tu dah pun tutup bilik asrama tu disebabkan ada budak cuba sekali lagi membunuh diri dengan cara yang sama seperti mamat dan juga seorang lagi pelajar yang lain. So, depression is not a game. Depression is not a easy thing untuk kita deal kan. Kalau kita ni ada masalah, aku faham kadang-kadang kita ni manusia,
kita ni tak tahan pressure. Kita ni manusia, kita ni banyak kelemahan, banyak benda yang kita mungkin terasa hati kan. Tapi bunuh diri pada aku is not a best way, a best thing, a best choice lah kan untuk kita ni. Macam mana pun masalah yang kita hadapi, Tuhan tu takkan turunkan masalah tanpa penyelesaian. Sebab tu setiap penyakit pasti ada ubat. Cuma jumpa atau tidak sahaja. Okay? So kalau rasa benda tu tak boleh kita hadam seorang, cuba cari orang-orang yang boleh hadam bersama. Kalau tak boleh juga cari orang yang hadam bersama, jangan lupa sujud balik kepada dia. Sebab apa? Masalahnya datang daripada dia, ujian tu pun datang daripada dia, dan percaya penyelesaian juga datangnya daripada dia. Okay, so macam cerita seram untuk hari ni is more about pengajaran lah kan. First thing is about love. Nombor 2 pasal salah bilik. Nombor 3 is about apa tadi? Nombor 3 aku tak ingat. Tapi nombor 4 is bunuh diri kan. Nombor 3 apa tadi? Aku tak ingat siap. Aku dah cerita pasal aku tak ingat. Nombor 3 is about Nombor 3 aku tak ingat. Tak apalah, biar je lah. Nombor 3, oh, spirit of the coin. Okay, spirit of the coin. Spirit of the coin, itulah aku cakap, kalau benda tu dia dah dilarang agama, janganlah suka-suka hati nak cuba. Ada sebab kenapa benda tu. Kalau datang mudarat untuk kita, buat apa kita cuba kan. Just nak cakap, korang yang mana dah tengok daripada part 1 sampai part 3 ni, terima kasih sebab sentiasa support. And aku just harap lah mana-mana yang duduk asrama tu, aku faham dia punya torture tak sama macam budak luar yang boleh duduk dalam bilik, dalam aircon macam ni kan. Dalam asrama ni hidupnya lebih berdikari, makan pun tak boleh nak pilih, kawan pun kita kena buat semuanya cara elok, koordinasinya itu biasa dek. Tapi bila habis sekolah nanti kau akan rindu momen-momen tersebut. Kau kena faham benda tu. Sebab memori zaman sekolah adalah merupakan salah satu memori yang paling mahal dalam kehidupan kita. Kena tahu tu. Okay? So, just belajar berdikari, jaga diri elok-elok, jangan lakukan benda yang tak sepatutnya berlaku. Benda-benda cerita-cerita seram ni mungkin daripada reka-rekaan, mungkin daripada cerita sampai-sampaian. Apa yang awak perlu buat adalah bila duduk asrama, awak ke sekolah, fokus belajar, jadi murid yang baik and yang terbaik untuk family and siapa-siapa yang awak nak banggakan nanti. Alright? So, sampai sini sahaja part 3 of asrama punya kisah, and this is the last one untuk korang. So kita akan ada konten baru. Mungkin ramai orang share dengan aku cerita pasal PLKN. So kita akan share pasal PLKN lepas ni insya-Allah. Siapa-siapa yang pernah masuk PLKN, untunglah aku tak pernah masuk PLKN, tapi cerita-cerita korang menarik tentang PLKN. So kita akan borak pasal PLKN. And satu lagi aku nak bagi tahu, minggu depan dah ada start dah konten untuk hari Rabu aku. Kalau korang nak dengar cerita yang lebih lagi, korang kena subscribe, turn on bell notification. Tolong aku sampai 100k and kita akan ada konten yang lebih banyak, lebih menarik, lebih meletup insya-Allah. So malam ni aku bukan tak nak bagi cerita seram, tapi dah banyak kali aku bagi korang terperanjat, jantung terkeluar, rumah pecah, semua dah ada dah. So malam ni kita relax, santai-santai. Jam sikit pun sikit je kan tadi, sikit je kan. Okay. Alright, kita jumpa di episod akan datang hari Isnin minggu depan. Alright. So buat apa yang perlu buat, jangan cuba kalau tak pernah buat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.